Maka pada hari ini tidak susah nak menularkan fitnah. Dalam masa satu saat saja, segala-galanya boleh tersebar dengan pantas sekali. Dengar-dengar Samsul debat tu, dengar-dengarlah, dia keluar cerita. Saya tegaskan di sini, Samsul debat tidak ada kaitan dengan Aida Jebat. Macam tu. Jadi hati-hati. Jangan suka-suka bawa cerita tak ada. Saya kawan dia dengan Aida, dengan husband dia semua kawan. Tak ada benda pun. Kemudian begitu juga amanah diberi kepada mereka yang tidak amanah. Ni yang paling merisaukan kita. Pernah satu ketika dulu ada di satu tempat negeri Pasir Berdengung. Bagaimana seorang pemimpin yang melantik ketua kampung di Semenanjung lah. Ketua kampung tu yang dilantik, yang jenis kena lapor diri kat balai polis 6 jam sekali. Bayangkan macam mana lah boleh pilih orang macam tu jadi ketua kampung. Dia dah tak ada orang yang dia boleh percaya lah. Orang yang macam tu pilih. Itulah tanda-tanda akhir zaman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ni kita pun macam tak cakap, betul ke dia ni? Betul ke dia yang cakap macam tu? Kita kadang bertanya soalan macam tu. Tu sebab kita kena ada ini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan bertuan pengerusi acara, Bahagia Ustaz Haji Syukri bin Haji Syarkawi, yang dihormati penghulu Cik Wahab bin Mainul, Ketua Masyarakat Melayu Daerah Bau, yang dihormati Ketua Kaum Cik Zawawi bin Haji Hamdan, Ketua Kaum Kampung Melayu Bau, yang berusaha pengurusi kita Tuan IR Burhanuddin bin Abu Bakar, pengurusi Masjid Darul Iman Daerah Bau, merangkap pengurusi Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bau, seterusnya ketua-ketua jabatan, ketua-ketua kampung Melayu Daerah Bau, pengurusi masjid dan surau Daerah Bau, tetamu-tetamu jemputan, penduduk-penduduk kampung, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Hari ini tajuk yang diberikan, tajuk yang agak berat, iaitu fitnah akhir zaman. Untuk makluman semua, dan bahasa Melayu ni banyak meminjam. Bahasa Melayu ni banyak meminjam kalimah-kalimah bahasa Arab. Kadang-kadang perkataan dalam bahasa Melayu tidak menggambarkan makna yang menyeluruh jika dibandingkan dengan bahasa Arab. Sekalipun kalimahnya didengari sama. Contohnya termasuklah perkataan fitnah itu sendiri, yang mana bagi orang Melayu fitnah itu membawa maksud sebatas sebagai tuduhan-tuduhan palsu. Tetapi dalam bahasa Arab dia membawa maksud yang lebih luas. Apatah lagi kalau kita memahami dalam konteks Al-Quran dan Al-Hadis, kita akan faham bahawa fitnah itu adalah segala bentuk ujian yang menguji jati diri umat Islam. Jadi hari ini kita kena tengok ujian fitnah itu sebagai satu ujian kepada jati diri kita sebagai umat Islam. Nasib Islam di akhir zaman cuma nama tanpa amalan. Al-Quran dibaca, dipertandingkan, suruh tegahnya tidak dihiraukan. Baca-baca, tapi larangan dan suruhan Al-Quran tidak dipedulikan. Ada ulama mencari dunia bermacam fatwa mudah dikata, asalkan dapat duit dan harta, hukum hakam direka-reka. Hampir kiamat Islam kan mundur, bagaikan kain yang sudah luntur. Al-Quran kan hilang tidak luntur, ilmu diangkat beransur-ansur. Solat sudah tidak difaham, ilmu syariat tidak di dalam. Terlalu jahilkan rukun Islam, hingga syahadah susah nak diucapkan. Jadi sabda Rasulullah SAW,
akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Masuklah zaman ni, yang mana kata-kata pendusta lebih dipercayai dan didustakan percakapan orang yang benar. Diberi amanah kepada pengkhianat dan dikhianati orang-orang yang amanah. Kemudian akan berkata-katalah golongan Al-Ruwaibidah. Al-Ruwaibidah. Siapakah golongan Ar-Ruwaibidah ini? Baginda SAW ditanya, maka Baginda SAW menjawab, orang yang bodoh lagi fasik berbicara mengurus berkaitan perkara-perkara umum yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maknanya salah satu tanda akhir zaman, urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Macam tu. Orang tu tak ada ilmu, tapi dia yang pegang jawatan tinggi-tinggi. Contoh. Orang tu tak ada ilmu, mungkin dia kena jaga negara. Mungkin. Orang tu, tapi bukan kat Malaysia lah kot. Cerita negara lain ni. Agaknya. Kadang-kadang, dia jadi, lantik dia jadi benahari. Mengira pun tak pandai. Macam mana? Contohlah. Kan? Jadi, hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa akhir zaman akan berlaku perkara-perkara yang berikut. Pertama, pendusta yang dipercayai. Orang tu berdusta, tapi kita lagi percaya cakap dia. Itu sebabnya saya pesan kepada semua, ni bukan ni cerita pasal pilihan raya lah, tapi pada orang yang berkempen ni, satu aja lah. Berhenti-berhentilah bawa lagi perangai-perangai memburukkan orang lain, burukkan orang sana. Cuba cerita kau nak bawa apa kat negara. Itu aja. Kan senang. Kenapa hasut orang sana, hasut orang sini? Jangan. Itu bukan cara yang Islam ajar. Beritahu apa nak buat dengan negara kita. Kita cadang nak buat itu, kita cadang nak buat ini. Ni buruk kan cakap orang ni, keturunan ni macam ni, anak dia macam tu, bapak dia buat apa? Jangan. Ini saya cerita tentang pemilihan ketua kampung dekat sebuah negara yang dinamakan sebagai Timbuktu dan Burkina Faso, bukan Malaysia. Jadi hari ini orang lebih percaya kepada pendusta, apalagi kalau dia berjaya menguasai media sosial. Hari ini semua orang macam media sosial dan mudah percaya pula tu. Hari Ahad pagi tak jadi kerja pukul 11 pagi. Depan TV ada satu rancangan. Rancangan gosip, cerita pasal artis. Yang tu lagi ramai orang tengok daripada rancangan Al-Kuliah, daripada rancangan Tanyalah Ustaz. Itu lagi ramai. Lepas tu datang dekat program ceramah, sementara Samsul Debat sampai, bincang tu. Kau tengok tak tadi cerita tu? Tak sangka kan laki dia macam tu. Cerita. Nampak tak? Dan dia lebih percaya kata-kata pendusta melalui media sosial. Pengaruh dan kepercayaan dibina agar ramai yang mengikuti setiap apa yang ditulisnya, apa yang dikatakannya. Pendusta yang mempunyai duit yang banyak akan menaburkan duitnya kepada orang ramai bagi mencari pengaruh. Apatah lagi pada hari ini, ramai orang lebih cenderung untuk menyokong dan mempercayai mereka yang berduit daripada mereka yang tidak mempunyai apa-apa. Kalau kita lantik dia rugi kita, dia kata contoh kalau kita pilih dia rugi, baik kita baik dengan dia ni, duitnya banyak. Bila kawan tu dah tak ada duit, dah tak ada apa-apa, ditinggalkan begitu sahaja. Kan? Berapa ramai yang membela pendusta hanya kerana kehebatan mendusta dalam memutarbelitkan perkara dan fakta. Begitulah hakikat yang ada pada hari ini di dalam media sosial. Kedua, orang yang jujur didustakan. Apa maksudnya? Pada dunia akhir zaman ni, orang yang jujur tidak akan dapat kekal lama dalam satu-satu kejawatan ataupun pangkat. Contoh, Sian, orang yang baik-baik tak ada tempat. Dia kena geng-geng-geng yang sesama lanun. Sama-sama dengan dia boleh. Sama-sama jahat dengan dia tak apa. Kan? Hari ni kita kena jaga ni. Kan? Kadang-kadang tengok balik. Pagi tadi saya ceramah kuliah subuh. Kepimpinan cemerlang pagi tadi.
Kan? Cerita macam mana cara Nabi mentadbir. Kan? Jadi kejujuran seseorang itu akan dibenci sebab jujur sangat, susah itu, tak boleh, ini tak boleh. Kan? Kerana kejujuran itu akan menyekat pihak lain untuk mengaut keuntungan. Kerana itulah antara cara yang akan dilakukan adalah dengan menyebarkan fitnah secara meluas, sehingga akhirnya orang yang lebih jujur itu, orang lebih baik itu akan jatuh gugur di dalam menjalankan tugasnya. Maka pada hari ini tidak susah nak menularkan fitnah. Dalam masa satu saat saja segala-galanya boleh tersebar dengan pantas sekali. Dengar-dengar Samsul debat tu, dengar-dengarlah dia keluar cerita. Saya tegaskan di sini, Samsul debat tidak ada kaitan dengan Aida Jebal. Macam tu. Jadi hati-hati. Jangan suka-suka bawa cerita, tak adalah. Saya kawan dia dengan Aida, dengan husband dia semua kawan. Tak ada benda pun. Kemudian begitu juga amanah diberi kepada mereka yang tidak amanah. Ni yang paling merisaukan kita. Kan? Pernah satu ketika dulu ada di satu tempat negeri Pasir Berdengung. Bagaimana seorang pemimpin yang melantik ketua kampung di Semenanjung lah. Ketua kampung tu yang dilantik, yang jenis kena lapor diri kat balai polis 6 jam sekali. Bayangkan macam mana lah boleh pilih orang macam tu jadi ketua kampung. Dia dah tak ada orang yang dia boleh percaya lah. Orang yang macam tu pilih. Itulah tanda-tanda akhir zaman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ni kita pun macam tak cakap, betul ke dia ni? Betul ke dia yang cakap macam tu? Kita kadang bertanya soalan macam tu. Tu sebab kita kena ada ilmu. Adik-adik ni anak-anak muda yang ramai datang. Jangan sibuk bersukaria je. Kena cari ilmu. Kan? Cantik Teluk, pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena cari ilmu. Kain songket, benang sutera, lilit sabalit, buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Mana kena belajar. Akan berbeza lah. Kenapa bau ni boleh berubah? Dulu bau ni memang bau pun tak ada dulu. Kan? Kira jauh lah orang anggap kawasan pedalaman, hulu lah dulu orang cakap. Tapi hari ni tengok perlahan-lahan dia membangun. Sebab apa? Ilmu. Warganya menuntut ilmu, keluar merantau cari ilmu dan balik berkhidmat. Saya yakin Tuan Burhanuddin Abu Bakar ni pun dulu belajar di luar negara. Tak, kat mana? Sebenarnya kat mana? Kat mana? UTM. Over the sea. Dia belajar overseas dekat UTM. Over the sea. Kan? Jadi makna merantau, tapi dia tak pilih untuk kerja kat KL. Dia memilih untuk berbakti dekat tempat dia akhirnya. Jadi itu yang kita nak. Bekerja kat luar, balik, jaga amanah, bagi amanah kepada ni anak-anak ni. Itu sebab adik-adik kena belajar, jangan nak suka je. Kepala otak nak main game je. Kan? Game. Ni tengah-tengah ceramah pun main game. Lepas tu kan dah habis kelah kabut nak selfie. Tak ada kerja lain. Lepas tu nak share dengan orang, tunjuk kau ambil gambar aku dulu. Kan? Betul, ni cakap betul. Cuba kita buat perkongsian. Daripada adik buang masa main game. Sampai masa boleh main game tak? Kan? Saya pun boleh main game. Dekat rumah saya pun dah ada bilik khas untuk main game PS5 saya. Ada speaker, bilik siap dengan kedap bunyi ada. Saya pun main motor juga. Kalau tengok motor saya NVX dah siap buat, casing dia semua habis semua buat. Dia punya exhaust je, yang doa dulu turunkan sikit. Side mirror doa, turunkan sikit. Kurang sikit doa dia. Tapi benda boleh capai bila? Bila kita dah capai kejar cita-cita kita, kita still boleh buat benda tu. Tapi kalau adik-adik main sekarang, akan datang memang takkan dapat dah peluang ni. Saya ingat dulu waktu saya dapat peluang sambung belajar daripada diploma dulu. Saya belajar diploma in public admin di UiTM di London, Alu Gajah, Melaka. Lendu. Bukan London, Lendu, Alu Gajah. Dekat sini Sarawak pun ada Lundu. Kan, dekat sana Lendu. Jadi lepas diploma
Saya bekerja, saya dapat gaji banyak. Masa tu banyak lah, 3-4 ribu sebulan tu banyak sangat lah tu. Tak termasuk dengan komisen. Masa tu saya bekerja dengan satu company swasta British Berkefils yang Berhad sebagai marketing executive. So, saya dah seronok pegang duit. Kemudian dapat tawaran sambung belajar, ambil ijazah sarjana muda undang-undang, degree in law. Jadi lawyer, peguam. Saya dah serba salah. Nak sambung belajar atau nak kerja? Kalau sambung belajar, hilanglah gaji 3-4 ribu sebulan. Tapi kalau saya belajar, macam mana pula? Kalau saya bekerja, saya tak dapat sambung belajar. Maka arwah abah saya masa tu selotok dengan saya, dia kata, terpulanglah pada engkau. Kalau kau balik bawa duit banyak, abah pun suka. Tapi, kau kena ingat, kalau hari ni kau sambung belajar, mungkin lain kali Allah bagi kau peluang buat lagi banyak daripada perkara yang kau buat hari ni. Tapi, kalau kau tolak peluang belajar hari ni, percaya cakap abah, sampai bila-bila kau takkan dapat peluang tu lagi. So, saya dengar pesan ayah saya sambung belajar. Adik, nak girlfriend, nak awet, tak ada masalah. Belajar dulu. Biar ada ilmu, biar ada diploma, ada degree, baru cari girlfriend. Biar ada senior, engineer. Nampak? Ada engineer, barulah betul. Itu duduk 10 ribu tak lagi, duduk. Belum bangun lagi. Faham? Belajar dulu. Capai cita-cita. Kemudian baru betul orang pandang tinggi dengan kita. Hari ni bawa girlfriend ke sana kemari. Lepak dekat waterfront. Sambil tengok perahu tu. Tapi kepala otak bodoh buat apa? Macam tu aja cakap. Buang masa. Ini aku tegur bagi pihak mak ayah ni, nak tegur budak-budak ni. Belajar rajin-rajin. Kalau tidak, dia jadi macam ni lah. Amanah nak bagi kat siapa tak tahu. Sebab anak-anak mudanya tak nak belajar. Kan? Kemudian, orang yang jujur dikhianati. Orang yang bodoh menguruskan hal-hal umum. Jadi tengok balik. Kalau kita tengok makna fitnah tu tadi, kata pensyarah bidang falsafah Islam di Universiti Khartoum, Dr. Sabri Muhammad Khalil, telah menyenaraikan beberapa pandangan dari ilmuwan bahasa Arab berkenaan makna kalimah fitnah. Secara asasnya, fitnah bermaksud dugaan dan ujian. Jadi, kalau kita tengok pada hari ini, terlalu banyak ujian. Makna zaman fitnah, kalau kita meneliti tafsirannya, yang pertama, majoriti manusia kehilangan pedoman. Ni zaman dia. Bila kita kata fitnah akhir zaman, sekarang ni ramai manusia hilang pedoman, tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu. Lahir-lahir dah elok senapang, tiba-tiba nak jadi perempuan. Hilang pedoman lah tu. Abang kau tak jelas ke tengok dalam seluar kau tu apa? Dah senapang ajalah. Sibuk nak jadi perempuan. Dah lah lelaki tak ramai. Yang lelaki tu pula sibuk nak jadi perempuan. Tak pening kepala. Dekat KLIA elok pakai jubah, sampai ke Kaabah pakai telekung. Apa? Yang seorang tu lagi pula yang terbaru, yang 2 ekor tu. Tiba-tiba pula perempuan tu pakai ihram depan Kaabah. Mencabar Allah Ta'ala. Nampak tak? Ini cerita ni. Manusia hilang pedoman. Tak tahu buat apa. Menipu. Segala bentuk tipu. Tak pernah terfikir kepala otak kita. Dulu orang tipu duit. Tipu apa? Tipu duit. Pinjam tak bayar. Mungkin tipu buat skin cepat kaya. Hari ni pergi haji, pergi umrah pun tipu. Wakaf pembinaan masjid tipu. Upah budak-budak kutip derma. Nak buat pondok, sekolah pondok apa? Tipu. Berapa banyak? Itu sebabnya manusia semakin hilang pedoman. Kedua, kekeliruan berlaku dengan cukup rancak menyebabkan paradigma manusia menjadi songsang. Kebenaran dianggap batil dan batil dianggap benar. Buat salah biasa lah sekarang. Contoh. Orang nak projek. Contoh kan. Kalau orang nak kerja, nak dapatkan projek dekat jabatan kerajaan, dia kena hulu ke? Dia kenalah hulu. Sekarang zaman ni macam tu. Jadi bila benda tu jadi dilazimkan, orang tak bagi tu rasa pelik pula. Nampak? Orang datang dengan ceramah jadi pelik.
Orang dengar konsert biasa. Pergi konsert, ramai pergi. Tapi Alhamdulillah hari ni, dengar ceramah Samsul Bad, ramai. Cuma yang tak datang lagi ramai. Macam tu. Tapi saya tengok hari ni, penuh betul. 20,000 tak lagi. Kalau 20,000 memang tak lagi lah, dia duduk situ je. Itu maksud dia. Kemudian, begitu juga yang ketiga, jalan untuk melangsungkan agenda-agenda yang baik semakin disempitkan, disalahertikan, malahan disekat. Kebaikan dan kejujuran sukar mendapat tempat jika dibandingkan dengan penipuan dan pengkhianatan. Buat konsert dipermudahkan. Contoh, ada setengah tempat, Alhamdulillah di Sarawak tak ada masalah, ada setengah tempat tu, ya Allah, nak ceramah pun payah. Ada satu negeri tu, saya tak nak sebut negeri mana. Bila ceramah, walaupun dia ceramah motivasi, bila dia dengar je masuk hadis dengan ayat Quran, oh tak boleh, ini ceramah agama, dia kata. Wah, itu ceramah motivasi. Tak boleh pula selit ayat Quran dengan hadis. Jadi tak dibenarkan orang tu ceramah. Sian betul. Jadi orang tu kena petik Bible dengan kitab Weda. Dia kena ambil kitab Kristian, Bible, yang kitab-kitab Islam ni tak boleh. Kan pelik tu. Nampak tak? Nampak program nasyid, tak lulus. Contohlah. Kan? Tapi kalau buat konsert-konsert yang hibur, cepat. Cuba tengok dalam setahun. Dalam setahun, dalam TV, berapa banyak anugerah-anugerah tu. Anugerah berapa? Penyanyi popular. Contoh. Pelakon terkenal. Penceramah tu seorang penceramah tak ada. Kategori tu tak ada. Contohlah kan. Setahun berapa kali. Lepas tu nak mengalahkan Bollywood pakaiannya. Ada yang pakai baju burung merak, kembang macam tu, masuk. Dah hilang akal dah orang ni. Nampak tak? Kita terikut-ikut. Lepas tu yang bestnya, di sekolah-sekolah pun dah mula ikut budaya tu. Buat hari pakaian beragam. Anak-anak kena pakai pakaian yang glamour. Maknya pun mulalah suruh. Kalau mak dia minat Syarifah ini, dikembangkan rambut budak tu. Kalau dia minat ni, orang dia kembangkan kain tu. Nampak tak? Ini benda ni yang kita tak perasan sebenarnya, tanpa kita sedar. Begitu juga kezaliman, penindasan, krisis dan peperangan demi peperangan meletus. Banyak peperangan berlaku. Tengok di Ukraine dengan Rusia sekarang, tak berhenti-henti. US mencabar Rusia, Korea Utara dan Korea Selatan semakin tegang. Nampak? Israel dan Palestin susah-susah cerita lah. Kan? Tak berhenti-berhenti ceritanya. Malam raya diserang je kawan tu. Nampak tak? Itu sebab ibadah korban kalau buat dekat Palestin tinggi. Sebab chances lembu tu nak survive sampai kat Palestin tu payah. Nak mengelak bom dengan peluru lembu tu. Bayangkan. Begitu juga pertimbangan untung rugi. Dunia lebih diutamakan dan diangkat sebagai penentu berbanding penilaian akhirat. Yang penting dunia dulu. Sedangkan dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu apa? Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Itu sebab kita kena jaga. Kena jaga. Kejar akhirat dulu. Jaga tingkah laku sahsiah kita, kena jaga. Sesuaikan diri kita dengan peredaran zaman tanpa kita mengorbankan nilai agama dan jati diri kita. Jangan. Ibarat kata pepatah, di kandang kambing kita, mana? Di kandang kambing kita, di kandang harimau kita mengucap, bukan menguam. Harimau kenal kau siapa? Kau nampak harimau, kalau kau aum-aum memang hilang kepala. Confident dia mengaum. Kan dah cakap tadi, jangan hilang jati diri. Nampak harimau jangan tiba-tiba nak jadi rimau apa pasal?
memang hilang lah. Nampak rimau mengucap. Jadi Abu Lais As-Samarkandi kata, kita kena jaga 7 perkara. Apa yang kita kena jaga? Pertama, jaga lisan kita. Lisan kita ni janganlah cakap benda-benda yang tak baik. Lisan pula ada 2. Lisan berlidah dan lisan berjari. Lisan berlidah apa yang kita cakap. Lisan berjari apa yang kita type. Majoriti ulama memberitahu apa-apa yang kita tulis, apa-apa kita type adalah dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Nabi kata, kalau kamu tak ada perkara-perkara baik yang untuk kamu ucapkan, lebih baik kita diam. Faham Jadi kena diam. Kalau tak ada benda baik nak cakap dengan suami, cakap yang baik-baik. Jangan marah-marah suami. Tengok muka suami, muka teruk dah. Tentu dia datang kuliah. Pergi masjid pun Allah. Orang perempuan kemas smash orang lelaki. Slow-slow, tahulah garang. Kan? Cuba elok-elok cakap dengan suami. Cakap yang baik-baik. Jangan menyebarkan fitnah. Hari ini tanda-tanda akhir zaman, teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Berburukkan orang, habis semua cerita. Hari ini tak payah tulis apa-apa, letaknya muka seorang pemimpin. Letak muka je, jangan tulis apa-apa, letak muka, post. Tengok komen. Kepala bapak semua keluar. Habis dikutuknya orang tu. Saya tak sebut siapa lah kan. Bantai. Tiba-tiba datanglah ketua kaum mengeluarkan satu komen. Cubalah guna bahasa yang baik-baik. Dia type situ. Bukankah bahasa itu melambangkan bangsa? Nabi tak ajar kita cakap benda-benda yang tak baik seperti ini. Tulislah perkara yang baik. Komen bawah tu, sudahlah kau pun sama. Dia pula kena. Itu masalah hari ni. Nampak? Jaga lisan kita. Bercakap yang baik-baik. Kan? Zikir. Ingat Allah banyak-banyak. Mengaji. Jangan gunakan lidah untuk mengumpat. Tadi Samsul debat lalu, walaupun diam dia dengar orang mengumpat. Orang perempuan mengumpat tak reti perlahan. Samsul debat lalu tingginya. Dia bandingkan dengan Tuan Burhanuddin, memang saya tinggi. Bandingkan ketua-ketua kaum kita pun saya tinggi. Tingginya. Salah ke saya tinggi? Bukan baru hari ini tinggi, dah lama tinggi. Buka aja mas, cakap lagi. Dalam TV nampak tua kan? Wah, ajar betul. Tapi saya maafkan. Allahu Akbar. Berhenti-berhenti mengumpat ni. Cuba cakap yang elok-elok. Kan? Lambatnya Samsul debat ni tadi. Saya awal dah sampai, saya solat dulu. Lambatnya panas. Yang seorang tu pula, semenjak keluar TV ni memang lambat. La ilaha illallah, sedapnya bercakap. Amboi. Jangan buat andaian untuk benda kita tak ada maklumat. Jangan. Samsul debat tu ceramah, kalau tak ada 5-6 ribu memang dia tak datang. Jangan buat fitnah. Kan? Tapi kalau betul aku terima. Kan? Jangan bening-bening kepala. Hari zaman ni jaga lidah kita, cakap yang baik-baik. Dalam Facebook, dalam Instagram, kongsikan yang baik-baik. Dalam TikTok, masukkan ayat-ayat yang baik, masuk ke perkongsian yang baik. Ini orang buat, dia pun nak buat. Dah trend dia pakai handphone, tutup lampu semua. Dengarkanlah.
Habis satu dewan. Lepas tu dah habis zaman tu tiba-tiba siko bagi dua. Aduh, itu pengaruh. Orang pegang tangan, suami pegang tangan isteri dekat gear kereta dia pun buat juga. Nak rimah jantan tu. Lepas tu ambil gambar, makanan semua share kat satu dunia. Buat apa? Bukan semua orang dapat peluang makan macam kita. Jangan kongsikan kesedapan makanan, melainkan tujuan kita niat nak promosikan tempat makan tu. Tu tak apa. Yang kedua, itu tadi jaga mulut, jaga lisan. Yang kedua jaga apa? Jaga mata. Akhir zaman ni, mata tengok yang baik-baik, jangan tengok yang tak baik. Pertama apa? Tengok apa yang baik. Ada 4. Yang pertama, tengok muka ibu bapa kita, dapat pahala. Kalau mak ayah dah tak ada, ziarah kubur dia. Jauh kuburnya, kirimkan doa kepadanya. Yang kedua, pandang apa dapat pahala? Pandang suami, pandang isteri dapat pahala. Dengan syarat pandang suami dan isteri sendiri, bukan pandang bini orang. Bukan pandang suami orang. Samsul Bad tak apa, dia ceramah pandang ke depan tak apa, tapi tak ada perasaan pun. Janganlah macam ni pula, teruk sangat lah tu. Tapi saya bangga bila datang dekat Sarawak ni. Pada kedatangan saya yang lepas, pada sekitar bulan Julai dulu, saya datang, ada orang yang bukan Islam pun kenal. Ambil gambar boleh? Saya kata boleh. Tak salah orang ke tak? Adi Putra kan? Saya kata bukan. Saya kata bukan. Betul, sumpah Allah, ni depan restoran Laksa Sarawak kat Kuching. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi bila masuk dalam bilik air tu, tan mana yang sama tu? Macam tu lah. Malam tu dia tag saya kat Instagram. Bukan Adi Putra, bukan Mat Kilau, bukan Samsul Yusof. Dia baru perasan. Tapi saya terima je. Kan? Iya. Tu biasa, lumrah. Orang confuse. Pandang muka suami, pandang muka isteri dapat pahala. Ketiga, pandang apa? Pandang Quran dapat pahala. Pandang dan baca lagi besar pahala. Pandang, baca, faham lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal dan buat apa yang Allah Ta'ala suruh dalam Quran lagi besar pahala. Keempat, pandang Kaabah dapat pahala. Siapa yang nak pergi umrah, saya nasihatkan pergi tahun depan. Ujung tahun ni jangan pergi dulu. Bertembung tiketnya dengan tiket nak pergi Piala Dunia. Jangan pergi Qatar. Jangan, hati-hati. Siapa yang masih belum confirm tiket, siapa yang dah confirm pergi bulan 12 dengan travel dia, tapi tiket tak confirm lagi, ada harapan, tak pergi. Tangguhlah bulan 12. Macam saya mungkin bulan 2 tahun depan. Kebanyakannya tangguh bulan 2 tahun depan. Tapi mana yang dah ada tiket, okeylah. Kan? Saya pun insyaAllah pergi bulan 12 ni. Kan? Pergi Kaabah dapat pahala. Tengok Kaabah dapat pahala. Tu sebab orang tu dulu balik daripada Mekah, dia beli frame gambar Kaabah tu, gantung dekat rumah. Hari ni tak payah gantung frame tu. Buka TV boleh tengok live sekarang. Betul tak? Pergi. Ada orang tu pergi sampai Kaabah tu, sampai dekat ni, sampai dekat hotel, dia tinggalkan beg berlari nak tengok Kaabah. Balik menangis dia. Banyak dosa saya. Kenapa makcik? Makcik tak nampak Kaabah. Sabar makcik, ini Madinah. Memang tak ada Kaabah. Dekat Masjid Nabawi cari ni memang tak jumpa. Lagi 4 hari lagi kita pergi Mekah, baru kita tengok ya. Oh iya ke, salah tempat lah ni? Salah. Lepas tu dekat Madinah tu pula, saya dah pesan, jangan tamak-tamak masuk dekat Raudah tu. Masuk dekat Raudah dengan wanginya,
tengah tempat solat tapi orang tengah ramai. Jangan tamak. Semayang 2 rakaat, bagi salam, naik lagi semayang, buat 4 rakaat, naik lagi semayang, buat 6 rakaat, sambung lagi, buat lagi, bagi salam, dah cukup 8 rakaat, dah bagi orang lain pula. Ini dia punya penghayatan khusyuk dekat raudhah. Dia sujud, dia bantai sujud lama-lama, menangis-nangis. Dia menangis sampai sujud. Datang orang Arab ni, saiznya besar, dia tak sabar, dia langkah orang Malaysia ni, Zab, Allahu Akbar. Dah orang Malaysia ni bangun, gelap ni pun. Kat mana aku ni ya Allah? Ya Allah, gelapnya ya Allah. Apalah ujian untuk aku ni ya Allah. Dalam kain orang Arab tu, bau dah lain macam dah. Sekali pandang atas langsung menyerit. Kan, yang faham-faham, tak faham sudah. Kan? Ya. Jaga mata. Yang ketiga, jaga hati. Kita ni sesama masyarakat bau. Kan? Pertama, jangan tamak. Faham? Faham tak? Jangan tamak kongsi tak apa. Faham? Ustaz senyap lah orang perempuan ni pula. Kongsi tak apa. Faham orang perempuan? Tak, dia faham dengan setuju berbeza. Saya tanya faham tak? Faham tak? Setuju tak? Tak, kan senang. Faham tapi tak setuju. Kongsi tu maksudnya sedekah. Bukan kongsi suami. Cepat sangat bersangka buruk. Itulah orang perempuan. Orang lelaki langsung tak terfikir pasal tu. Tapi ialah kan, hari ni orang perempuan terlalu ramai berbanding lelaki. Betul tak? Jadi apakah peranan orang lelaki? Tak begitu orang perempuan. Tak adalah. Yang seorang pun tak terjaga, nak lebih. Betul tak orang perempuan? Yang tu kuat dia. Daripada slow-slow, yang tu kuat pula, dia jawab. Jaga. Jangan kita tamak. Kan? Contohnya kalau ada makanan, jangan habiskan. Kesian fikir orang kemudian. Kemudian yang kedua, jangan kita sombong. Nak sombong dengan apa? Handsome, berapa lama handsome? Lawa, berapa lama lawa? Sampai masa kedut tua. Kuat, sampai masa bila kuat? Sampai masa tak larat. Angkat kaki sendiri pun menggigil. Betul tak? Dulu kencing, semeter pergi. Sekarang kencing pun tak tahu pergi mana lah. Sampai masa, betul tak? Samsul debat pun rasa tu. Saya turun tadi dah ada tegur. Penat Ustaz. Memang penat. Daripada Semenanjung sampai ke Sarawak, Sabah, tak berhenti ceramah. Bagilah masa aku pergi tengok regata tu senyap. Dah habis dah regata tu tak dapat tengok. Ceramah aja. Kan? Macam tu lah. Jangan kita sombong. Penyanyi yang hebat tu pun sampai masa masuk ke Gavaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Apa kehebatan manusia ni? Terbatas. Kan? Sampai masa tak larat. Macam tu kan? Duduk tadi nadam, nak juga tengok Samsul Debat, tak larat datang, berseret-seret, berpimpin-pimpin datang. Allah. Betul tak? Iya. Yang muda dengan sehat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sehat. Sampai masa jangan sombong-sombong. Rumah besar dekat Bau ni dulu, tiba-tiba orang tak peduli dah. Ada banyak dah rumah besar dekat Bau ni. Nampak? Beli kereta baru, berapa lama baru, tiba-tiba minggu depan ada orang beli kereta lagi baru lagi. Nak belagak apa? Kan? Satu kali mengundi, 3 Perdana Menteri dapat. Sementara. Betul tak? Dan cakap apa?
Kenapa nak belum sombong-sombong? Tak payah sombong. Rendah hati. Pagi tadi saya sebut dalam kuliah subuh saya, salah satu ciri pemimpin yang hebat, rendah hati. Dia tak bangga diri. Yang ketiga, buang perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Tengok Tuan Burhanuddin ke depan bercakap, dia sebagai pengurusi program, ada orang tak puas hati. Kenapa dia tu? Tak ada orang lain ke? Apa masalah kau yang sakit sangat? Kau tolan penyongek kau tadi. Kan dah tak faham tolan penyongek. Kau makan penyengat ke? Makan lebah tu telan sekor-sekor. Itu yang perut tu jadi macam tu, tak puas hati orang. Cuba rasa seronok, alhamdulillah, dengan puan apa tadi? Syarifah Aminan apa tadi? Yang aku tahu binti Aminan aja tadi. Siapa nama? Marina Aminan, betul. Mana dia? Tak mengaku pula dah. Oh, tengah belakang. Dia beria mengusahakan nak pastikan Samsul Debat sampai kemari. Bukan senang. Booking berapa bulan? Lama dah, dia kata. Iya. Tu bayangan, bukan senang tau nak datang kemari rupanya. Mabuk-mabuk baru sampai. Aku ingat lagi hari tu, masa sebelum PKP, ceramah dekat Seri Aman. Naik jalan Pen Borneo yang belum siap. Berzikir. Ya Allah, apalah jalan ni macam ni, ya Allah. Apalah jalan ni macam ni, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Puasa ni. Sampai dekat sana nak berbuka puasa, kau tahu dia bagi aku makan apa? Obor-obor. Apa sal? Aku tak makan obor-obor ni. Cubalah rasa sikit. Tak boleh. Lepas tu, Ustaz, ni Ustaz mesti kena makan. Apa dia? Bubur pedas. Bubur pedas Sarawak. Sampai Isyak tak jumpa pedas. Bubur pedas Sarawak tak pedas. Kan? Negeri Sembilan lain maksud pedas. Makan lah, tapi makan. Sikit je Ustaz makan. Saya berbuka memang tak makan banyak. Yang sebenarnya tak makan, obor-obor. Balik tu dengan kenyang ke tak, dengan angin dalam perut ni. Ya Allah, balik lagi. Ya Allah. Balik malam tu juga. Singgahlah dekat Pasar Satok, makan mi kolok mangkuk merah. 3 mangkuk aku makan. Kan, jamakkan berbuka dengan sahur sekali. Lepas tu naik flight tu yang tak boleh lupa tu. Tapi memang di Sarawak ni saya memang jatuh cinta betul dengan makanannya tu. Mi kolok. Lepas tu apa? Laksa Sarawak. Ya Allah. Kadang-kadang saya sanggup datang untuk satu program. Jadilah. Yang penting dapat singgah makan. Sebelum berbuka mi kolok, lepas berbuka, lepas ceramah, kita pergi makan pula laksa Sarawak. Satu malam settle, besok naik kapal terbang balik Semenanjung, senyum sedang hati. Ya. Hari ni kalau setakat pergi karipap belakang tu baik tak payah. Kejap lagi Tuan Baru telefon. Ada tak. Pergi cari sekarang. Kan, tak ada lagu awak je. Saya okey je. Kan, kami sepanjang perjalanan beberapa hari ni memang makan aja. Penimbang berat tu dah berpusing, menggigil-gigil lah macam ni. Punya berat nak naik berat badan. Doakan saya berjaya diet dalam tempoh sebulan. Boleh? Dah lebar dah ni. Dah lah dalam TikTok tu orang edit video tu makin kecil. Tinggal muka je. Kan? Doakan mudah-mudahan. Kan? Kalau ramai doakan mana nak tahu. Kan? Kemudian jangan kita dengki. Dengki ni sama artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Kan? Kemudian akhir zaman ni jaga apa? Jaga perut. Bukannya jaga perut tu maksudnya Roy ke tak Roy.
Tapi maksud jaga perut ni, jangan benarkan benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Jangan. Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Wa na'udzubillah, minta jauhkan. Dan barang siapa yang mati dengan tahap benda-benda haram itu ada di dalam perutnya, nescaya bersaksilah dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Wa na'udzubillah, minta jauhkan. Ya, ingat, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dengar tu pesan Nabi tu. Jaga perut kita. Seterusnya jaga apa? Jaga langkah kaki kita, melangkah ke tempat-tempat yang baik, datang ke program ceramah perdana fitnah akhir zaman oleh Syamsul Debat. Tu dalam perjalanan lagi dah kira pahala. Duduk dalam ceramah sambil tidur pun dapat pahala. Tidurlah. Saya tak marah, saya tak kecil hati kalau ada sesiapa yang nak tidur dalam ceramah saya. Kerana itu merupakan satu kelebihan untuk orang yang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Dengan satu syarat, tolong jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah dia. Orang sebelah ya. Kan? Sebab orang sebelah ya pun nak tidur juga. Tidurlah sama-sama. Ada yang tidur tak? Dia ada satu doa. Kalau kita baca doa tu, orang yang dengar akan segar mata dia. Pernah tak ustaz-ustaz dengan ustazah yang datang sini dia ajar doa ni? Bercakap kat depan, baca doa tu, jadi segar mata. Pernah tak dapat doa tu? Tak pernah? Lah, tak ada. Doa dia senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah doa dia. Tapi saya belum baca lagi. Ada yang salin yang berat tu. Saya belum baca lagi doa tu, baru ajar je. Siapa yang tidur dengar doa tu, wabillahi taufiq. Dah habis bangun dia. Segar mata dia. Ya. Seronok. Ada yang rakam, nak rakam. Kan? Tak, sebenarnya tu dia. Kita ni melangkah ke tempat yang baik. Pergi kenduri kenara. Macam contoh ada kenduri kahwin, kita datang. Itu pun majlis yang baik. Sebab nak tautkan silaturahim. Doakan kesejahteraan dan kebahagiaan. Mempelai. Tahu mempelai? Pengantin baru. Sekarang ni kan tengah musim mengawan ni. Hujung minggu je kena kahwin. Hujung minggu kena kahwin. Musim mengawan lah tu. Doakan semoga mereka berbahagia. Seterusnya yang keenam, jaga tangan kita. Tangan kita dalam masyarakat saling bantu membantu antara satu dengan yang lain. Tolong menolong. Jangan kita memudaratkan orang lain. Kalau tak boleh menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang. Faham? Faham tak? Faham, alhamdulillah. Ni pesan betul-betul ni. Saya nak beritahu. Tak lama lagi akan berlangsung satu perayaan yang besar. Namanya pilihan raya. Jadi saya pesan kat semua, jangan gaduh-gaduh dengan masyarakat. Jangan gaduh. Diam-diam. Jangan, kalau kita tahu dia tu lain dengan kita, tak usah cakap. Diam-diam. Pergi mengundi, pangkah, balik senyap. Apa juga keputusan, terima. Jangan gaduh-gaduh. Kita biar kekalkan masyarakat macam ni. Jangan gaduh-gaduh. Ini dah menang kau tanya pula, apa perasaan kau selepas kalah ni? Itu memang nak bergaduh lah tu. Ni saya pesan betul-betul tolong jaga. Tolong jaga. Sebab sayang, kita ni masyarakat nak berbaik-baik. Penyatuan kita. Kan?
Nabi kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, memetik pada ayat Quran. Allah Taala pun beritahu benda yang sama. Allah Taala beritahu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh pada tali Allah, bersatu padu, jangan berpecah-pecah. Jangan gaduh-gaduh. Tengok hari ni kan elok je semua duduk sama-sama. Macam itulah. Jangan gaduh-gaduh. Dan yang ketujuh, jagalah, kata Abu Lais As-Samarkandi, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Jaga. Jangan kita lupa, sebab cabaran akhir zaman sekarang ni semakin hebat. Anak-anak muda kita hari ni tak macam dulu. Dulu kalau kita buka televisyen, kita tekan daripada nombor 1 sampai nombor 9, semua TV 1, TV 2 je. Kan? Kalau nak tengok TV mula pukul 5. Kalau buka awal nampak jam. Jam tu je bunyi dia. Pukul 5 je. Negaraku. Pukul 5. Barulah rancangan TV bermula. Pukul 12 dah habis. Hari ni TV 24 jam. Satu remote boleh tekan sampai beribu-ribu channel. Dulu mana ada remote? Kita jadi remote. Saya ingat saya yang kena jadi remote. Ayah suruh tekan. 2. 3. 4. Wah, semua sama je. TV 1, TV 2. Yang paling saya tak boleh lupa, arwah abah saya tengok badminton. Ardi Wiranata lawan Fu Kok Kiong. Saya kena pusing aerial kat luar. Dia dekat dalam tu. Kanan lagi. Lagi. Pusing. Lagi. Dah, pegang. Keras pegang aerial tu. Dia sedap tengok kat dalam. Macam tu dulu. Anak-anak sekarang mana rasa perkara ni? Kan? Itulah dia. Jadi apa-apa pun dalam hidup kita ni, dalam akhir zaman ni, pertama, sabar banyak-banyak. Sabar dengan ujian dan dugaan. Kedua, syukur dengan nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Alhamdulillah, dapat tengok Samsul debat depan-depan. Belakang pun dapat tengok tadi. Waktu aku duduk, semua tengok belakang. Yang ketiga, tawakal, serahkan kepada Allah untuk berikan yang terbaik kepada kita. Yang keempat, redha dengan apa juga ujian yang mendatang. Terima dengan lapang dada. Dan yang kelima, ikhlaslah dalam hidup kita. Macam Tuan Baharudin kita dengan Puan Marina tadi, buat program ni sama-sama ni, kerjasama buat program, bukannya dapat untung, tapi keuntungan yang nak dikejar, Tuhan bagi keberkatan pada kita. Tuhan bagi kebahagiaan kepada kita. Tuhan bagi pahala pada kita sebab sama-sama menjayakan program ini. Betul tak? Itu yang sebenarnya. Kalau fikir untung, baik panggil penyanyi datang. Kan? Penyanyi-penyanyi tu nyanyilah lagu apa pun. Tapi hari ni kita nak keuntungan dunia dan akhirat. Kan? Tu sebab ceramah pun tak payah lama-lama. Sebab tahu yang lamanya ambil gambar. Jangan risau, saya okey je. Gambar tegak RM10, gambar rebah RM15. Standby, masuk dalam tabung program. Kan? Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhir zaman hari ini tidak semudah yang kita jangkakan. Hujan datang kiri, kanan, depan, belakang. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai yang boleh buat rumah sebesar. Seorang-seorang anak masuk asrama, seorang-seorang masuk universiti, seorang-seorang kahwin, sudahnya tinggal kita dan suami dan isteri. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Satu dunia begini, jiran sebelah rumah tak kenal. Itu yang berlaku pada taman-taman perumahan yang baru. Nampak tak? Berapa dah? Kalau kita tengok, perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Kan? Cikukunya, COVID-19, influenza A, tangan, kaki, kuku dan mulut, habis anggota badan jadi penyakit. Termasuk cuping dahi dengan, itulah apa benda nak diletak ni. Kan?
3 bulan lepas penyakit yang baru sampai kat Malaysia. Sesama tomato. Sesama tomato. Tanda-tandanya demam dan sakit sendi menjangkiti kanak-kanak dan warga emas. Mana? Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Tengoklah air extra jos, tembici, tembikai leci, kopi kai, kopi campur tembikai. Ya Allah, banyaknya jenis air. Mana? Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin kurang. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Kawan di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Ilmu makin tinggi, adab makin kurang. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Terlalu banyak tanda-tanda yang untuk kita fikirkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa pun, berbaliklah apa yang dipesan oleh Nabi. Nabi kata, setelah ketiadaanku nanti aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara. Seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kita jumpa lagi di lain masa. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok bedik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menjemput hari ini, rasa nak junjung.